Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, wa ba'du. Jadi yang dihormati tuan rumah, sekeluarga, semua para tetamu muslimin dan muslimat, dan juga para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini kita berpeluang untuk bual bicara secara ringkasnya, dia panggil tazkirah selepas Isya. InsyaAllah dalam kesempatan yang ringkas ini, ana cuba untuk bawa beberapa kisah motivasi keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Kita ni alhamdulillah seorang manusia sifat dia lupa. Tak kira lah Melayu ke Arab pun. Ada orang kata Melayu mudah lupa, kita kata Arab serupa juga. Ya, kita tak mengaku kalah dalam bab main-main Melayu ni kan. Yang dia kata kalau kata nak kata Melayu je, kata Arab lupa, janji-janji tak datang. Pasal itulah setengah orang Arab ni kalau dia kata insya-Allah, dia tanya insya-Allah sungguh ke insya-Allah harap ni. Jadi dia balas sama dia. Kita kata tak usah duk main bangsa lah. Dalam masalah agama ni, Allah SWT pilih diturunkan Al-Quran itu kepada bangsa Arab Quraisy Al-Ummi yang tak membaca dan tak menulis. Sebab apa? Ini satu benda yang ajaib yang berlaku dalam dunia. Kalau dia dipilih, sedangkan bangsa lain lebih ke depan pada masa tu. Pada masa Rom lebih hebat dengan teknologi dia, dengan kuasa besar dia. Tiba-tiba Allah Ta'ala pilih Islam itu dia letakkan sebagai permulaannya di Mekah Al-Mukarramah, yang tidak ada pembangunan pada waktu itu kecuali ada Kaabah. Dan masyarakat dia terkenal dengan nama masyarakat Al-Ummi. Apa nama Ummi? Kita kalau Ummi ni panggil mak tak? Ummi bukan Ummi ibu ni. Ummi itu maksudnya orang yang tak membaca dan tak menulis. Dan Nabi kita sendiri terkenal dengan An-Nabiyil Ummi. Nabi tak membaca, tak menulis. Ada orang kata Nabi yang buta huruf. Tapi bagi anak lah, kalau kita nak kata Nabi buta huruf tu kurang selesa. Sebab bila kata buta huruf, makna orang tu tak cerdik. Biasanya buta huruf ni tak tahu apa ni kan. Dia kata maknanya tak cerdik. Huruf pun bertukar. Kita kata Nabi yang tidak membaca, tidak menulis, sebab di sana ada benda yang ajaib yang Allah nak lahirkan daripada ketidakmembacaan Nabi SAW. Kalau Nabi baca, dia juga mengembara ke sana sini. Dia selalu jumpa diskusi dengan orang-orang Yahudi, dengan bangsa-bangsa lain. Kita kata pelik apa? Dia bukannya buat keluar idea sendiri. Dia keluar pandangan-pandangan yang sudah dicedok, yang sudah ambil daripada orang lain kan. Tapi oleh kerana dia tak membaca, dia juga tidak menulis, dan Nabi juga tidak mengembara seperti orang lain. Cuma beberapa kali je dia keluar. Contohnya waktu dibawa oleh Abu Talib kan. Abu Talib bawa dia pergi ke Syam sekali. Kemudian dia pergi berniaga ya dengan harta dengan Khadijah tu, yang diiringi oleh pembantu dia tu, Maisarah. Maisarah tu laki-laki, bukan orang perempuan tu. Kita kalau bunyi rah-rah belakang tu, dia kata Nabi berkawan orang perempuan juga. Kata tak, laki-laki. Maisarah ni pembantu dia. Itu je yang dia mengembara. Tiba-tiba dia boleh bercakap dengan suatu perkara yang ajaib, yang orang nak tiru dia punya bahasa tak boleh. Maka itu dikatakan Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu mukjizat, maknanya perkara yang luar biasa.
perkara yang luar biasa, tak boleh ditandingi oleh orang Arab. Walaupun mereka tidak membaca dan tidak menulis pada saat itu, tapi kita kena tahu mereka sastrawan. Dia buat pertandingan syair, dia ada macam pesta tahunan, dia ada pasar Ukaz, Majennah, pasar-pasar ni masyhur. Jadi setiap kali ada pesta, dia akan berlawan syair. Mana-mana yang menang, dia akan ambil syair ni, dia gantung di Kaabah. Dia panggil, dalam bahasa orang ngaji sastra, dia panggil mu'allaqat. Digantung di Kaabah. Mana hebatlah zaman kita ni, anugerah-anugerah dalam media lah, program dalam TV dah apa kita semua tengok. Tapi di zaman dulu mana ada media dia selain daripada orang pergi tawaf. Oh ni hebat ni, maka lahirlah mu'allaqat. Kalau kita nak kata orang dulu tak berhenti bercakap, tak boleh, sebab mereka sastrawan, mereka ahli-ahli penyair. Tiba-tiba Nabi kita SAW baca Quran yang tidak mampu ditandingi oleh orang lain. Maka Al-Quran itu kita kena belajar bahasa. Dia panggil Al-Quran itu, satu dia panggil mu'jizat, satu dia panggil i'jaz. Ini kena tulis sikit bahasa ni, nanti kita tanya pula lepas ni. Kalau tidak tak jadi kelas dah. Satu dia panggil mu'jizat, satu lagi dia panggil i'jaz. Mu'jizat ni dia bawa benda-benda yang future, yang orang tak boleh cakap masa tu. Bukan level dia nak bercakap. Kan dalam Quran ada ilmu maklumat tentang sains, tentang teknologi, tentang sejarah orang dulu. Tak boleh nak baca ni. Walaupun orang kafir kata in asatirul awwali, ni semua ni dongeng, tapi dongeng apa, cerita berfakta macam tu. Satu lagi dia panggil i'jaz. I'jaz ni maknanya orang nak tiru dia tak boleh. Adalah dikatakan cuba-cuba Arab ni nak tiru dalam surah Al-Fil. Kan Allah Ta'ala sebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi dia pun ambil juga cerita gajah. Dia kata al-fil wa ma adraka mal fil. Gajah, mu tahu apa gajah? Khartum tawil, jismun kabir. Hidung belalainya panjang, tubuhnya besar. Apa cerita? Baik buat cerita kanak-kanak, tak payahlah nak sahabat Quran, kan? Maka Allah Ta'ala turun satu kitab. Dalam Al-Quran disebut dengan nama kitabun dan juga disebut dengan nama Quran. Apa yang membezakan di antara dua perkara ini? Kitab dan Quran. Yang membeza dia apa? Kata di para ulama tafsir dan juga ulama tadabbur, kata bila kata kitab, sebab dia tertulis. Al-Quran itu asalnya ditulis di Lauhil Mahfuz. Mana tulis di Lauhil Mahfuz tu? Kemudian bila diturunkan di bumi, Quran juga ditulis oleh para sahabat. Dia panggil katabatul wahyi, penulis-penulis wahyu menulis. Dia tulis. Dia biasa dia tulis fi raqim mansur, itu di atas kulit belulang. Sebab kulit ni tahan lama. Kalau tulis atas kertas, sekali kena air hancur. Tapi kulit ni tahan. Sampai hari ni pun masih ada lagi di muzium-muzium yang menyimpan manuskrip lama. Tulisan-tulisan lama itu tidak rusak. Itu dia panggil ketahanan dia. Dan juga nama dia kitab. Satu lagi nama dia Quran sebab ianya dibaca. Jadi ramai di kalangan para sahabat yang tidak pandai menulis, tak pandai nak membaca, tapi dia ingat, dia hafalan dia kuat. Orang Arab ni hafalan dia masa tu kuat, sekali dia dengar, dia ingat. Kemudian Allah Ta'ala jelmakan hafalan-hafalan ini kepada imam-imam hadis. Kita selalu dengar kan, Imam Bukhari hafal berapa ratus ribu hadis. Kemudian dia boleh tapis pula, daripada sahih kepada yang tak sahih, hasan, macam-macam dia punya istilah. Selalulah kita dengar ustaz-ustaz kita ceramah dalam bagi hadis ni sebut dah hadis sahih, hadis hasan. Kadang-kadang kita pun tak tahu juga. Pasal itulah bila istilah-istilah tu digunakan cuma kemudianlah. Maknanya imam-imam hadis dia boleh hafal. Mari zaman kita hari ni, kita duk mikir, betul ke orang-orang ulama-ulama hadis ni boleh hafal begitu hebat? Macam mitos yang cerita, Allah Ta'ala jelmakan balik. Sekarang ni ada sekumpulan anak-anak orang Arab dan termasuk juga orang-orang Melayu ni yang hafalan dia kuat. Ni saya tengok dalam video baru je keluar di Arab Saudi, nama dia Jihad Al-Maliki. Masya Allah, dia hafal Quran, dia boleh turun naik. Cak bagi tahu muka surat berapa, baris yang ke berapa, undur 3 muka surat, semua dia boleh jawab. Macam di sini yang Dr. Kamili buat tu kan. Maknanya kemudian sekarang ni dia sudah hafal kitab-kitab hadis.
Kita duk fikir baru nak mengaji hadis, dia sudah hafal kitab hadis yang besar-besar, yang besar-besar. Maka oleh kerana mari zaman kita ini yang tolong hafal bagi pihak kita siapa? Siapa yang tolong hafal bagi pihak kita? CD, komputer, chip tolong hafal. Jadi oleh kerana kita lemah, Allah Ta'ala hantar bagi alat-alat yang boleh hafal pada kita. Sekali dia rusak, sekali dengan kita pening cari tak jumpa, maklumat sudah hilang kan. Masa tu kita kata itu kelemahan kita. Sekali data kita hilang, kita kata Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada itulah satu malam saya cari maklumat saya dalam video ni 10 tahun admin kita kumpul kuliah-kuliah saya daripada tahun 2007 2008 sampai 2018 tiba-tiba YouTube ban kita punya channel. Bayangkan 10 tahun punya hasil rakaman kita hilang begitu saja. Maka saya kata betul-betul lah kita berinteraksi di alam maya ni seperti Allah Ta'ala sebut kabaitil ankabut, rapuh seperti sarang laba-laba. Sarang laba-laba kuat tak kuat? Tak ada sekali buat gitu je cabut. Maknanya kita tak boleh nak bergantung sangat dengan benda-benda yang ada ni, tapi kita lebih kepada pergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah para tetamu sekalian, saya tidak nak panjangkan tazkirah kita ni, cuma kata orang sebagai bual-bual bicara saja. Kita nak tunjuk bahawa mukjizat Al-Quran ni perlu kita semua mendalami Al-Quran. Jadi Alhamdulillah saya dapat maklumat lah, sekarang ni sudah ada kelas-kelas pengajian Al-Quran di rumah-rumah. Jadi ada orang yang boleh baca ramai-ramai, ada yang tak boleh baca ramai-ramai, kita panggil ustaz mari, ustazah mari rumah kita, dah ajar satu keluarga, satu family. Kita kata ini langkah yang cukup baik. Sebab kalau kita tidak bermula dengan Al-Quran, kita nak mula dengan apa? Cuma dari sudut dakwah kita, khususnya kita lah orang Melayu lah, sebut orang Melayu tak apa dah, kita tak boleh, sebab kita Melayu juga. Kalau kita orang Arab kata orang Melayu tak boleh, dia kata resis kan. Masyarakat kita ni dia allergic sikit. Kalau orang bukan Islam mari nak baca Quran kita, agak-agak kita bagi tak bagi. Tak bagi. Pasal apa tak bagi? Sayangkan Quran. Saya pergi ke Jepun, Osaka. InsyaAllah nanti lepas PKP ni kita bakal pergi lah ke. Boleh? Kita pergi melawat. Tahun lepas saya nak pergi. Alhamdulillah bulan Ramadan tahun lepas kita isytiharkan nak beli satu bangunan, kita namakan JDC, Japan Dakwah Center di Osaka. Sudah terbeli. Dalam masa sebulan kita boleh beli dengan harga yang lebih kurang 3 juta ringgit. Boleh jadi tuan-tuan ada yang bagi sumbangan hari itu, kita kata jazakumullah khairan. Sahabat kita ni Zulkarnain ni, dia kata mula-mula orang Jepun mari depan dia nak belajar Islam, dia akan baca ayat Quran dulu. Baca ayat Quran. Bila baca Quran, dia nampak respon orang tu agak lain macam. Ada yang kata, uish, naik berdiri bulu roma dia. Macam orang panggil ada sentuhan lah, berasa kita. Ada yang buka balik handphone dia, tolong rakam, ulang balik, aku nak balik dengar rumah. Jadi kata sahabat kita ni, kalau yang terkesan dengan bacaan Quran ni, kali pertama dia dengar, orang ni ada harapan besar, insya-Allah dia akan yutan balik ke sini dan dia akan masuk Islam. Sebagaimana kisah tadi saya cerita dalam tafsir surah At-Tur. Kita ni untuk maklumat para jemaah lah, pagi-pagi saya pukul 7.30 6.30 pagi lepas solat subuh kita buat tafsir. Saya tak tahu, orang kata ustaz nak namakan tafsir apa tu? Saya kata mungkin kita nama tafsir PKP kot. Sebab saya mula tafsir dalam YouTube, dalam live ni waktu PKP dulu, nak gimana tak boleh, orang nak bagi masjid pun tak dapat, kita duduk seorang, kita buat tafsir. Jadi seorang sahabat nama dia Jubair bin Mut'im, dia kata waktu aku pergi jumpa dengan Nabi SAW, aku dengar Nabi baca surah At-Tur ayat 35. Bila aku dengar, kada qalbi yatir, hati aku macam nak tercabut. Tengok dia punya kesan. Tak lama dia masuk Islam.
Artinya dalam hidup kita ni, para jemaah sekalian, kita kena bermula dengan Al-Quranul Karim. Oh, dia kata kita ni nak berumur dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi saya bawa ni. InsyaAllah malam ni kita nak kata ijazah pun satu buku ni adanya. Tak? Ijazah ketua rumah lah boleh. Al-Quran mula, ada orang kata, saya baca Quran lama dah Ustaz tapi tak rasa apa-apa. Ini masalah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat kata-kata hikmah para ulama. Dia kata Al-Quran itu diibarat seperti buah kurma. Setakat ni, harga berapa buah kurma yang paling mahal beli? Doktor beli berapa? 100 kilo. Yang ajwah ni berapa? Tak ada hot mahal lagi, tinggi sikit. Kita nak naik up dia punya level tinggi. Biasanya muslimah beli banyak. 120. Lebih kurang gitulah dah. Dalam kotak tu. Nak kita nak buka kotak berasa sayang kau kotak tu. Nah, biar tak pakai buah pun tak apa. Supaya orang mari tengok ni kotak mari Marinah ni beli. Nah. Ajwah yang 100 ke 120 rial. Sedap ke bang dia? Ada bang? Kalau kita tak ada big, kita buka je big, Allah, Masya Allah, semerbak bang, ada? Tak ada. Itu bandingan Al-Quran. Al-Quran ni comel setara mana pun dia. Kalau kita beli, saya pergi ke Jakarta beberapa tahun dulu, pergi di toko buku yang besar, gedung gedung yang besar buku tu. Dia kata, bapak mari sini, tengok kita punya Al-Quran ada 200 jenis. Al-Quran 200 jenis. Saya kata, mau bikin apa? Satu pun belum habis baca. Oh, dia kata, bapak boleh bikin koleksi. Saya pun mikir, bila pula sabab nuzul Quran ni jadi koleksi, kan? Tapi tak apalah. Kita kan suka kan, kalau orang mari jual Al-Quran hot pelik, 20 dalam satu beli lalu. Waktu dulu orang mari jual Quran yang boleh baca dengan pen tu, Allah, saya ingat laku sungguh masa tu. Sekarang ni tak apa laku dah. Sebab dia boleh baca kat YouTube dah, tak payah beli-beli lah, kan? Maknanya kalau kita beli Al-Quran yang mahal sekalipun di percetakan King Fahad di Madinah, Al-Quran yang paling mahal harga dia 1,200 sajalah saya, 1,200 rial. Saya kata, nak apa ni? Dia kata, buat letak atas kawinan tu lah, letak atas bekas tu. Kata, baik beli duit, orang perempuan boleh beli gelang, boleh beli cincin, barang-barang kemas letak Quran tu, nak baca pun takut. Orang nak sentuh kita marah, 1,200 kan? Jangan cari Quran aku mahal-mahal tu. Jadi tak memberi kesan. Maka kita balik kepada ibarat ulama tadi. Dia kata Quran itu ibarat seperti buah kurma. Maknanya kurma ni kalau tidak dimamah, tidak dikunyah, kita tidak akan rasa kemanisannya. Quran macam tu juga. Kalau setakat kita tengok saja, kita simpannya dalam almari, dalam rak buku buat koleksi dah, tetapi kita tidak belajar, kita tidak tadabbur makna dia, kita tidak memahami isi dia, kita tidak akan mendapat kesan yang besar di dalam jiwa kita. Maka kita kena letak tahap yang pertama, belajar Quran. Bila belajar, kita cuba memahami, tadabbur. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada bahasa Inggeris pun ada, bahasa Malaysia pun sudah ada, bahasa Melayu pun ada. Maknanya kita boleh ambil peluang-peluang yang banyak ini. Kemudian isu yang ketiga iaitulah kita cuba memahami, belajar tafsir dan isi-isi kandungan Al-Quran. Maka para ulama telah mengatakan bahawa Quran itu dibaca dengan 3 dimensi. Dibaca dengan lidah, seperti yang kita baca tu, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibaca dengan hati, itu dia panggil tadabbur. Kemudian kita baca dengan anggota, itu maknanya amali. Maknanya Al-Quran itu kalau dia tidak diamalkan, maka tidaklah sampai kepada peringkat fungsi dia sebenar. Sebab itu penjajah, waktu dia menjajah negara kita ke negara umat Islam, dia tak marah orang baca Quran. Tak ada penjajah marah, awak ditangkap kerana baca Quran. Tapi kalau kita berjuang nak laksanakan undang-undang Al-Quran, pada waktu itu jangan harap mungkin mati tak berkubur, kata orang. Balik tak tahu rumah mana, tak tahu kubur di mana. Sebab penjajah tahu bila orang ni berkorek Al-Quran, pegang Al-Quran, maka dia akan dapat kesedaran tanggungjawab Al-Quran itu besar. Seorang pengkaji barat, nama dia Gary Miller. Pernah dengar nama pakcik ni? Pernah? Apa nama buku dia? Nak dengar ni,
tulis nama buku dia, boleh cari dalam internet ni. Nama dia The Amazing Quran. Sebab kita duduk ni zaman sains ni, kalau kita tak kaji benda-benda gini, kadang-kadang kita nak interaksi dengan anak-anak kita yang duduk batas sains, duduk main gadget siang malam ni, agak janggal. Macam orang tua bercakap dengan orang muda, tak boleh nak pergi, dia panggil tak masuk lain. Bila kita bercakap dengan bahasa dia, Gary Miller, dia asalnya orang Kanada. Dia telah diberi grant oleh kerajaan supaya mengkaji Al-Quran, di mana kelemahan dia dan di mana fakta yang silap, untuk dijadikan peluru puak-puak missionary, puak-puak pendakwah Kristian apa benda ni, untuk nak menyerang balik kita. Ingat, Al-Quran itu mukjizat. Jangan berani-berani nak cabar. Dia ambil Al-Quran 1 tahun dia kaji dari sudut ni tak jumpa, cari dari sudut kelemahan tak jumpa. Selepas daripada setahun dia tak boleh tahan, dia telah mengisytiharkan dia dengan nama Abdul Ahad, man dia telah masuk Islam. Bila masuk Islam, dia tulis kitab tadi, The Amazing Quran. Cari, bukan Amazing Quran yang dia janji cetak tebah terjemahan tu dak tu, itu Cordoba punya apa ni, karya Bestari kata dia lah. Itu lain. Yang nak hak ori kecil ya buku. Saya harap kita boleh download dan boleh baca. Mudah-mudahan dia memberi kesan dalam jiwa kita untuk mendalami Al-Quran, insya-Allah. Ramai lagi lah kalau kita nak baca seorang lagi pengarang barat juga, yang Perancis, yang nama dia Maurice Bucaille tu. Pernah dengar nama tu kan? Maurice Bucaille yang tulis kitab Taurat, Injil tu. Ni pakar bedah ni. Satu jawatan ni. Dia pakar bedah. Dia ni telah diberi penghormatan oleh kerajaan Perancis untuk buat pembedahan kepada mendiang Firaun. Bukan main-main. Mendiang Firaun. Firaun ni tak ada lah orang paling hebat lagi dalam dunia ni. Tak. Daripada zaman Nabi Musa lagi sampai hari ni, Firaun ni tak masuk kubur lagi dia. 2 kali saya pergi ke Mesir, pergi kat museum, orang Mesir kata mafish, Firaun tak ada. Kata dia gimana? Perancis. Pergi ke Perancis. Katanya waktu sampai di Perancis disambut dengan perbaidani merah. Oh, mana hidup lagi dia, Firaun. Jadi si Maurice ni, Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada dia, Masya Allah kan. Diberi tugas buat pembedahan. Oh, happy dia belah Firaun, dia tengok, oh, dalam paru-paru ni ada garam. Dia kata, analisa saya, Firaun mati tenggelam dalam laut. Hebatlah, nak pergi bentang lah dia punya kajian. Tiba-tiba ada orang Islam, kawan dia kata, Profesor tak payahlah cakap banyak, Quran dah sebut dah 1400 tahun dulu memang Firaun mati dalam laut. Kalau tengok ke mayat dia duduk gini, tangan dia ni orang ikat gini kan. Kata kalau terbuka dia terangkat ni, sebab mula jadi waktu tu dia pegang tali kuda dia, duduk gitu maksud dia mati. Kemudian bila dia dicabar dengan Al-Quran yang menunjukkan bahawa mukjizat Al-Quran telah menyentuh tentang kedudukan ini, akhir sekali dia pula masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan boleh beli buku pembesar-pembesar, saintis-saintis dan orang-orang yang hebat dalam dunia ini aslamu. Dia panggil uzama'ul alam alladzina aslamu. Saya baca Arab punya. Pembesar-pembesar dalam dunia ini yang masuk Islam. Kita cuba kaji sebab apa dia masuk Islam. Sebab terkesan dengan Al-Quranul Karim, terkesan dengan Al-Quran Karim, akhirnya mereka masuk Islam. Maka di situlah timbul kata-kata pendakwah. Dia kata orang barat mengkaji Al-Quran masuk Islam, kita masyarakat kita mengaji Quran duduk tara tu ya. Itu kalau mengaji dah. Kalau tak mengaji, lagilah kemunduran kita makin terselah. Maka kita perlu kepada kajian-kajian yang dibuat. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, sekarang ni saya show lah, kalau ada kelas-kelas tadabbur cuma bolehlah kita pilih-pilih. Ada juga yang pelik-pelik. Dulu mula-mula keluar isu kajian sains dengan Quran ni, saya ingat berapa tahun dulu dikemukakan oleh Harun Yahya. Pernah dengar kan nama dia? Harun Yahya. Kan banyak buku dia masa tu, video pun dia, akhir sekali ada benda lain di sebalik kedudukan dia, maka sekarang ni orang tak boleh nak pakai. Maknanya bukan semua orang yang bercakap dengan Quran, ada ramai yang bercakap dengan Quran ni, tapi bila kita cek fakta dia silap pun. Tidak betul apa yang dia cakap.
Macam kita dululah, daripada budak dulu sampai hari ni, kalau orang tanya bilangan Al-Quran berapa? Bilangan ayat Quran berapa? Berapa? Yang berapa? Nak bagi hadiah malam ni kalau betul. Berapa bilangan ayat? 666 tak? Siapa ada orang beli nombor kereta 666. Pasal apa ni? Nombor ayat Quran. Saya kata kenapa lemah sangat kita ni? Quran ada 114 surah, awak buka je kalkulator, tak sini. Al-Fatihah 7. Tekan 7. Al-Baqarah 200 berapa? Tekan. Sampai hujung ayat, sampai Anas, keluar angka berapa, 2600 berapa, tak ada 2666 apa ni, 666 tak akan jumpa. Masya-Allah. Kita akan. Tapi tak pernah buat. Siapa yang pernah buat sini saya tanya? Oh, dia kata tak boleh jawab ustaz, takut riak. Itu sebab orang tak jawab soalan-soalan ustaz ni dah. Dia kata saya ni bukan tak nak jawab ustaz, tapi kalau jawab kan takut riak. Kita kata tak usah jawablah kalau riak kan. Kita pun tak mau rusak-rusak pahala orang dah. Cuma saya bimbang yang kedua, tak jawab tu bukan takut riak, memang tak ada. Nanti jadi masalah kita. Saya tak jawab ni takut riak. Biar. Saya suka buat orang panggil motivasi ibadat. Dalam buku yang saya tulis ni ada 2-3 kisah. Nama dia buku ni nota orang panggil senang lah, sambil-sambil minum teh pun boleh baca. Nama dia Sunnahmu Amalanku. Belum ada lagi buku ni kan, Sunnahmu Amalanku ni. Nanti Ustaz Reza buat, boleh baca lah dalam grup dia tu, insya-Allah. Saya working dengan dia je. Dalam ni ada cerita bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu apabila dia menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seorang isteri Nabi, nama dia Ummu Habibah. Ummu Habibah ni nama dia Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah binti Abi Sufyan, anak Abu Sufyan tu. Bapak dia berlawan dengan Nabi 20 tahun. Semenjak Nabi jadi Rasul sampai Nabi hijrah. Waktu Nabi hijrah, dia 2 tahun yang kedua berlaku perang Badar kan. Bila perang Badar, Abu Sufyan bawa barang dagangan mari daripada Syam, kemudian dipintas oleh Abu Jahal. Abu Jahal mati dalam perang Badar. Lepas pada perang Badar tu Abu Jahal sudah mati, maka Abu Sufyan yang jadi ketua. Berlawan dengan Nabi. Perang Uhud dia lawan. Perang Ahzab dia lawan. Tahun yang ke-8, tahun yang ke-7, tahun yang ke-6 Nabi kita pergi Mekah. Nak masuk Mekah tak boleh, disekat. Tahun yang ke-7 Nabi kita diberi visa 3 hari untuk masuk Mekah. Selesai ke umrah, itu pun cuba nak dibunuh. Ada. Tahun yang ke-8 barulah dia masuk Islam. Mana 20 tahun dia berlawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kata kita muhasabah bahawa hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Ada orang 20 tahun berlawan, akhir kali dia jadi pembela Islam. Ada. Sebab tu kita tak boleh cop seumur hidup setiap orang ni. Dia ni tak boleh ni. Dulu penentang tegar Islam. Dulu. Sekarang ni sudah jadi pejuang Islam. Dah. Dulu saya tak suka dengan amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sekarang ni kita sudah suka. Maknanya perubahan hidup manusia ni dia berubah. Kita dulu pun daripada kanak-kanak kepada remaja, kepada tua, kepada dewasa, maknanya setiap masa kita berubah. Yang tak berubahnya, untuk maklumat para jemaah sekalian, ahli syurga je tak berubah. Berapa umur ahli syurga? Ahli syurga berapa umur dia? Kalau kita masuk muda sangat kan, tak nampak tak matang dah. 17 budak-budak. 33 sekitar itulah, 33 34 tahun umur. Dan dia tidak akan berubah. Kenapa ahli syurga tak berubah dah? Umur dia tak boleh buat happy birthday, tak ada. Sebab apa? Ada nak jawab? Silakan. Sebab dia tidak, dalam syurga tak ada matahari, tak ada bulan, tidak ada pertukaran hari, tidak ada. Bila tak ada tukar hari, macam mana nak naik umur? Umur tak akan naik. Tak ada umur. Dia tak ada kata dulu kita masuk syurga umur 33 ya. Sekarang ni sudah 10 tahun dalam syurga, tak ada tahun. Bila tak ada tahun, dia tak berubah. Masya-Allah. Kita ini masalah kita nak tak ubah, memang kena berubah. Matahari berulah. Matahari setiap berubah. Sebab apa matahari bergerak? Sebab Allah nak tengok kita solat ke tidak. Allah nak kita solat. Solat ni dia ikut matahari. Subuh
Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Allah Ta'ala beri. Yang lain-lain ikut bulan. Kita tak kata bila puasa, bulan puasa, bulan puasa. Haji 9 Zulhijjah kan. Tapi solat dia tak ikut bulan, dia ikut matahari. Pasal dia bersifat harian. Allah Ta'ala beri pada kita. Maka yang tak berubahnya ahli syurga. Setiap manusia semuanya akan berubah. Pasal itulah kata di para ulama, para pengkaji, ahli-ahli motivasi, dia kata orang atas dunia yang tak nak berubah, sama ada orang tu bersifat jahil ataupun bertarah seperti orang mati yang tak boleh berubah. Kita hari ni, kita jangan tak diri kita di peringkat itu. Pasal itulah bila mari hadis Nabi SAW, Ummu Habibah kata apa? Aku dengar satu hari Nabi kita bersabda, siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. 12 rakaat ni berasa banyak ke sikit? 12 rakaat solat sunat banyak ke sikit? Tak apa nak jawab dah dia. Dia kata ustaz kami terawih pukul 8 je. Masa jadi imam entering baru ni tak letak lagi jawatan kalau tak dah. Imam ramai jadi imam entering sekarang ni, tak nak pergi masjid ni, pakai kita solat di rumah lah. Pandai dah aku jadi imam. Tak. Berapa rakaat buat? 8. Tiba-tiba ustaz nak bagi 12. Tak nak naik taraf. Ini 12 rakaat ni dia panggil solat sunat rawatib. Bermula daripada sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 berapa? Tak, yang 12 ni, yang package ni. Dah 8 kan? 2 belum subuh, 4 belum zuhur, 2 lepas zuhur, 8, 2 lepas asar. Tak tahu, saya tanya je. Kalau tak ada tu kira bagus lah tu. Ada setengah orang, oh lepas asar tulis juga. Akhirnya kali kita suruh delete, janganlah, jangan tulis buat malu dengan kawan ni. Saya nak test lah, nak tengok. Kalau 10 tak apa ustaz. Nanti kita ambil ni dulu. Kemudian lepas maghrib 2, selepas isya 2, 12 rakaat. Ini hadis Muslim daripada Ummu Habibah. Mana dia kata siapa dia jaga 12 rakaat ini, Allah Ta'ala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Mahligai dalam syurga bukan mahligai dalam atas dunia ni. Besar mana kecil kan? Kata di Ummu Habibah, dia kata aku tak pernah tinggal 12 ini semenjak aku dengar dari Nabi SAW. Itu poin dia. Kemudian mari adik dia pula nama Ambasah. Dia kata aku tak pernah tinggal semenjak aku dengar daripada Ummu Habibah. Mari rawi 2-3 lapis riwayat semuanya boleh cakap kami tak pernah dengar semenjak itu. Itu dia panggil cara para ulama, para sahabat, orang-orang tabi'in dulu, bagaimana mereka belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dari sudut amali. Ada riwayat daripada Ibnu Umar yang mengatakan solat sunat siapa dia jaga 10 rakaat. Mana dia cut sikit. Zuhur daripada 4 tadi kepada 2. Saya kata kalau tak sempat biarlah jadi 10. Tapi kalau pilihan jadi 12. Saya kata ustaz kata ada kat riwayat ni pakai 2. Rugilah macam tu kan. Pasal tu kita dengan sunnah ada 2 definisi. Satu definisi, perkara yang sunat siapa dia buat boleh pahala, siapa tak buat, yang kita dengar ustaz-ustaz mengajar, yang sunat buat boleh pahala, tak buat tak ada apa-apa. Seronok kita. Apa tak buat tu? Sunat je. Kan sedap tu bunyi ayat. Dari sudut bahasa psikologi tak boleh. Kita kena kata yang sunat buat boleh pahala, tak buat rugi. Baru kita tersentak, tak boleh aku ni. Alhamdulillah setakat saya kempen, tengok dalam risalah yang kita bagi tu, dapat semua dah. Nak bagi ijazah malam ni. Belakang sekali tu, tajuk dia panduan solat sunat rawatib yang muakkad 12 rakaat. Saya telah namakan ini untuk bahasa motivasi, dia panggil projek mega mampu milik. Kemah kita punya projek tu, projek mega mampu milik. Sebab apa? Apa tak mega? 12 rakaat baitun fil jannah, rumah dalam syurga. Bukan rumah atas dunia ya. Rumah atas dunia ni kalau ada 10 bilik pun orang lain ada 20 duduk belawang kita. Bila dalam syurga ni masya-Allah cantik. Riwayat Ibnu Umar kata 10 rakaat. Kalau kita tak sempat kita ambil 10. Tapi ada kata riwayat tadi yang kedua tadi,
yang lain yang kata solat, siapa dia solat selepas zuhur 4 rakaat kan, siapa yang solat sebelum asar 4 rakaat, itu ada riwayat. Cuma yang kayak kita nak kempen hari ni, iaitulah package solat sunat yang mampu milik ni. InsyaAllah kalau kita begini ya cara para jemaah sekalian, dan dalam masalah sunnah ni kita kena lebih kepada amali. Bila kita belajar, kita cuba buat dan istiqamah. Sebab tu tajuk kita ni istiqamah. Ini salah ni. Bila kita buat istiqamah, setakat mana kita nak istiqamah sehingga tuan-tuan dan puan-puan rasa macam terkilan bila terlepas. Kena sampai situ. Tak sempat hari ni tu. Sampai peringkat Imam Nawawi kata, ni dalam mukadimah kita ni, Imam Nawawi kata, siapa-siapa yang mengamal satu sunnah tiba-tiba terlepas, contohnya zikir pada pagi, waktu pagi dan petang, kita tak sempat lagi ni, lepas asar ni ada mesyuarat pula, dan patut balik awal rumah sempat lagi zikir petang, mesyuarat sampai dekat maghrib, lepas maghrib tak sempat lagi, Imam Nawawi kata baca juga walaupun dekat nak tidur. Sebab syaitan ni kalau kita bermudah-mudah dengan amalan ni, dia kata relax lah bro, bahasa orang muda kan, tak dia kata tak sempat hari ni, besok boleh lagi. Tapi kalau kita kata no, relax, aku tak sempat petang, malam aku buat lagi, akhirnya syaitan dia kata biar dia buat. Sebab tu syaitan ni kita kena lawan dengan benda yang dia tak suka. Boleh sebut dah satu contoh lagi ke habis masa dah atas pengurusi ya. Syaitan dia tak suka kalau kita nak lawan dia, kena tak suka. Saya buat contoh di sini dengan izin biar setengah orang ni kalau sebut tajuk ni nak lari klik lalu. Orang nak berhenti rokok, tu kata sensitif tu. Tapi ini orang kesihatan ni tak mahu tak ada rokok ni. Satu orang ni dia kata kalau dia nak taubat rokok, dia kata kalau aku isap sebatang, aku kena tabung masjid RM1. Akhir kali dia setiap hari pergi masjid Isya, pagi-pagi dia pergi masjid, dia tengok semalam 10 batang RM10. Dia kata bagus juga isap rokok ni, lagi banyak sedekah. Syaitan mari. Dia kata tuan, takkanlah RM10 je, baik bagi sebab sebungkus baru 12 tambah RM2 lagi. Dia tak boleh berhenti. Dia pergi jumpa seorang pakar motivasi, ustaz. Dia kata, macam mana ustaz? Lagi banyak sedekah ni, takkan saya nak berhenti? Kalau tak ada sebab ni, saya tak bagi sedekah. Macam mana kita nak kata? Ustaz tu kata ginilah, syaitan ni punca dia terkena halau daripada syurga sebab apa? Sebab apa? Syaitan kena halau daripada syurga dulu. Sebab dia tak mau sujud. Maka punca sujud inilah punca yang berat. Sebatang 2 rakaat. Tak larat dia. Kena 5 batang 10 rakaat siap nak tidur. Akhir sekali syaitan bagi berhenti lah. Asyik duduk solat jamu malam-malam ni. Itu dia panggil kita kena lawan dengan teknik dia. Saya tak nak ajar lah sini benda pelik-pelik. Sebab ada seorang pendakwah dia kata kalau kita pendakwah ni dia kena belajar dengan strategi dengan syaitan. Ustaz cakap betul-betul, Allah ajar kepada kita auzubillah minasyaitan, kita kena belajar. Dia kata belajar strategi je, bukan belajar dengan dia. Syaitan ni kalau dia nak rusakkan orang, yang pertama sekali dia akan pergi melalui lorong yang dibenarkan. Dia tak masuk lorong no entry, tak ada. Contoh dia tengok orang ni ahli masjid, dia tak pergi. Tuan, malam ni kita ada kepok di stadium. Gila mu, aku kepiah baru beli Mekah ni. Takkan nak kikat kepok pula. Tapi dia datang, tuan, cuba tengok belakang kiri kanan. Tuan orang yang pertama masuk masjid hari ni. Sof, mari. Hebat aku. Pak Haji tu pun tak nampak lagi. Jadi dia masuk lorong riak. Mula masuk, bila riak dia akan mari takabur. Itu dia panggil strategi. Yang kedua, dia tak akan putus harap. Tak akan putus asa. Selagi tak dapat tahun ni, tahun depan 5 tahun lagi rusak. Contohnya, kita macam tu jugalah. Kalau kita nak berdakwah, kita nak ubah diri kita, kita masuk melalui lorong-lorong kemampuan kita. Hari ni yang pertama sekali kita cuba amalkan sunnah kita ni dalam kehidupan, iaitulah dengan cuba solat sunat dulu. Berjinak-jinak dengan puasa. Kalau boleh hari Senin contohnya, hari cuti. Hari Khamis juga kebetulan hari cuti. Kalau hari kerja penat juga kan. Apatah hari-hari yang besar, hari Arafah, hari Ashura contohnya, kita cuba.
Kemudian maintain solat-solat sunat. Jangan ambil yang besar-besar. Oh, saya nak solat sunat 100 rakaat malam ni. Nak jadi wali terus. 3 malam tak ada dah. Malam pertama 100, malam yang kedua 50, malam yang ketiga tidur dah dia. Itu dia panggil, kita tak boleh hulu dalam tindakan, kita cuba berperingkat-peringkat. InsyaAllah, saya rasa itu je lah tazkirah kita, sambil-sambil kita buat orang panggil buat santai selepas Insya. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Sekian. Kalau ada nak tanya soalan, sila. Payah kalau tanya ustaz dalam TV tu, nak call pun tak dapat dah. Sini ni tak payah telefon ni, boleh tanya. Jadi ada orang ahli motivasi kata, kalau kita ceramah orang tak tanya tu 2 sebab dia tanya. Sebab yang pertama dia kata dia faham semua, tanya buat apa. Sebab yang kedua tak faham semua. Jadi saya yakin dah jemaah kita ni sebab yang pertama. Maka saya akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.